Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertaut tangan salam dihulurkan. Terima kasih peneraju majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan hadirin sekalian. Salam perkenalan dari yang petah bercerita ini. Rugi kalau para hadirin tidak dengar cerita Kakak Lia pada hari ini. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Hei Raju, Super Jo. Kawan-kawan nak tahu? Itulah lagu dalam iklan kisah perpaduan masyarakat antara Suparjo dan Raju. Sangat dekat dengan tajuk cerita Kakak Lia pada hari ini, iaitu jiran itu ialah dia. Mari dengarkan ya. Begini ceritanya. Swilan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jasonnya tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat merisaukan Swilan. Jason sanggup memerap di rumah sehari suntuk daripada keluar bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitarannya. Hal ini sangat merunsingkan ibunya. Pada suatu petang, Swilan cuba memujuk Jason supaya bersosial dengan jiran mereka. Ibunya menyuruh Jason agar tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Dia mengatakan bahawa jiran-jirannya hanya suka menjaga tepi kain orang lain. Swilan menggeleng-gelengkan kepalanya apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Jason itu. Ingat kawan-kawan, kita hendaklah menghormati jiran tetangga kita. Keesokan harinya, datang seorang anak jiran Swilan yang bernama Rahman ditemani oleh rakannya Lakshna untuk menghantar cucur pisang yang dibawa oleh ibunya ke rumah Swilan. Pada ketika itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Lalu, Rahman dan Lakshna menyapa dan bertanya akan kabarnya. Jason hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Rahman tetap mengajukan beberapa soalan kepada Jason. Namun, Jason menjawab soalan tersebut secara indah tak indah sambil menunjukkan perasaan dingin. Selepas menghantar cucur tersebut kepada Jason, Rahman dan Lakshna berlalu pergi dengan perasaan yang kecewa. Kawan-kawan nak tahu? Pada suatu hari, dengan takdir dan ketentuan Tuhan yang tidak terjangka oleh manusia, rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan lita pintas yang berlaku di bahagian atas rumah Jason. Pada ketika itu, Lakshna yang sedang berjalan melalui di hadapan rumah Jason terkejut dan segera menelefon pihak bomba. Seluruh kampung gempa dengan kejadian tersebut. Lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk memadamkan api. Swilan yang baru sahaja sampai di luar rumah teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan pemata hatinya itu. Jason yang sedang enak dibuai mimpi tersedar secara tiba-tiba dan terkejut melihat sekitar rumahnya yang sudah dipenuhi dengan asap dan api yang marak. Dengan terbatuk-batuk, Jason meraung meminta pertolongan. Apabila Rahman mendengar jeritan tersebut, dia segera meluru masuk ke dalam rumah dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik Jason keluar daripada rumah yang sedang marak dijilat api. Rahman langsung tidak peduli akan api yang sedang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya, Rahman berjaya menyelamatkan Jason.
Pada masa itu, Jason masih dalam keadaan terkejut dan trauma. Dengan suara yang terketar-ketar, dia berterima kasih kepada Rahman dan Lakshna kerana telah menyelamatkan nyawanya. Jason berasa malu kerana sudah bersikap dingin kepada mereka berdua. Sejak daripada kejadian tersebut, Rahman, Jason dan Lakshna berkawan baik. Peristiwa tersebut benar-benar mengubah sikap dan membuka mata Jason terhadap masyarakat, budaya serta kaum yang lain. Benarlah kata pepatah, jangan menilai buku pada kulitnya. Sekarang, Jason mula berkawan dengan rakan-rakan yang berbilang kaum tanpa menilai dari luaran. Semua rakan-rakannya senang dengan sikap ramah Jason yang sekarang. Ibu Jason sangat gembira dengan perubahan sikap anaknya yang sekarang. Sui Lan berharap persahabatan anaknya itu berkekalan selamanya. Karena sahabat untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku sahabat, untuk selamanya setia. Begitulah rakan-rakan cerita Kakak Alia pada hari ini. Sikap menyendiri dan tidak suka berkawan merupakan sikap negatif yang perlu kita elakkan. Ingatlah, bijaklah memilih rakan supaya tidak terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Berkawanlah tanpa menilai latar belakang, budaya dan kaum seseorang itu. Semoga cerita ini dapat memberikan pengajaran yang baik kepada semua dalam hidup bermasyarakat dan berbilang kaum di Malaysia ini. Ingat pesanan Kakak Alia tau? Jangan lupa ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan sekian terima kasih.